Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Sebelum saya mulakan, dengar suara saya jangan jelas tak? Kalau tak nak bersuara tak apa, just letak dalam ruang komen, dengar jangan jelas. Dengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Baik, Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini saya ucapkan pertamanya terima kasih kepada semua di atas kesudian untuk bersama-sama dalam program kita katakan sebagai dalam masa 1 jam ni untuk kita bincangkan tentang Al-Quran, terutama sekali tentang pembelajaran hidup dari surah Al-Quran, dan mudah-mudahan ianya memberikan manfaat kepada diri saya sendiri terutamanya dan seterusnya kepada kita semua insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi insya-Allah kita mulakan dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesihatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kita ketaatan dan juga memberikan kita istiqamah di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan ataupun dijauhkan daripada segala wabak bencana insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, untuk malam ni kita akan memperbincangkan daripada sudut ataupun kita katakan melihat beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa surah daripada perkara-perkara yang wajib untuk kita fahami dan untuk kita laksanakan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar ya. Ada peserta lagi yang baru nak masuk. Baik, jadi insya-Allah pada malam hari ini kita akan bincangkan salah satu surah daripada surah yang kita sebut sebagai Mu'awizatain. Dan kemudian kita akan pada minggu hadapan kita akan lihat daripada sudut yang kita katakan sebagai surah yang kita katakan surah Al-Falaq, dan kemudian yang terakhir sekali adalah surah Al-Ikhlas. Kenapa surah ini dipanggil sebagai surah yang diantara dalam banyak-banyak seluruh ayat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun surah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah suatu perkara yang kita katakan sebagai pendinding, tetapi ada beberapa surah yang menjadikan ianya sebagai satu perlindungan diri kita ketika mana kita berhadapan dengan beberapa situasi. Dan insya-Allah hari ini kita akan membongkar ataupun mempelajari sesuatu daripada surah Al-Falaq, terutamanya yang surah ini, surah An-Nas, dan yang surah ini di mana ianya diletakkan di bawah ataupun sebagai surah Mu'awizatain. Tapi sebelum itu kita lihat apa yang telah diberikan. Jadi bagi para peserta, bolehlah download seperti mana pada awal saya telah nyatakan. Jadi surah An-Nas ini merupakan surah yang paling terakhir yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 114 surah, walaupun Al-Quran itu wahyunya berturun secara berperingkat-peringkat, tetapi persoalan yang perlu kita faham, kenapa dan bagaimana para ulama ataupun para sahabat menyusun. Bukan wahyu yang pertama turun itu adalah suratul Fatihah, tetapi surah yang pertama turun itu adalah surah Iqra. Saya hanya ayat daripada 1 hingga ayat sampai ayat 5. Dan kemudian seterusnya surah Al-Muzammil dan kemudian surah Al-Mudassir, ianya bergantung. Dan kemudian yang terakhir ini adalah disusun oleh para sahabat. Bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat, tidak ada satu perintah yang diberikan kepada para sahabat untuk menghimpunkan ataupun membukukan Al-Quran.
Ianya ketika mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah pun menaik takhta sebagai seorang rasul, apa yang berlaku adalah Uthman bin Affan dan juga Umar telah memberikan peranan ataupun telah memberikan pendapat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk dihimpunkan Al-Quran. Dan Abu Bakar menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyatakan, tidak pernah memberikan perintah untuk dihimpunkan Al-Quran. Dan kemudian berlaku perdebatan dan akhirnya Abu Bakar bersetuju disebabkan kerana Umar bin Khattab menyatakan bahawasanya pada ketika itu umat Islam telah pun berleluasa, telah pun berkembang dan mereka perlukan panduan iaitu Al-Quran. Jadi dalam surah yang ke-114, kalau surah maksud ataupun An-Nas itu adalah maksudnya adalah manusia. Maksudnya adalah seluruh manusia dan ianya adalah surah Makkiyah. Jadi dalam Al-Quran ni seperti mana semua sedia maklum, ada surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah. Bila mana secara mudahnya kita nak mengetahui, secara basicnya, nak tahu, nak bezakan antara surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah ataupun surah yang diturunkan di Mekah, kita lihat kepada konten. Kita lihat kepada isi yang ada di dalam surah tersebut. Dalam surah An-Nas, ianya bercakap tentang hubungan ataupun ianya bercakap tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pasti setiap surah yang turun di Mekah, ianya terkait tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ianya berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ianya berkaitan tentang akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah apa yang kita sebut sebagai suatu perintah ataupun surah yang disebutkan sebagai yang turun di Mekah. Dan kemudian ianya diturunkan pada tahun keempat kenabian. Jadi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam fatrah ataupun kita katakan antara 3 hingga 5 tahun kenabian tu, waktu itu adalah di antara fasa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Jadi surah An-Nas ini diturunkan ketika mana peristiwa ataupun diturunkan pada ketika waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Kita tahu ketika mana wahyu yang pertama turun, ketika mana wahyu yang seterusnya turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kelompok yang begitu kecil dan hanya berdakwah di kalangan mereka yang hendak mendengarnya dan berduduk ataupun berhimpun di rumah Abi Arqam pada waktu malam. Dan kemudian bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sepanjang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kalau katalah kita ingat pada awal bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk keluar ke arah orang Arab pada ketika itu, antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah naik ke atas bukit Safa dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ataupun menyeru seluruh umat manusia pada ketika itu. Jadi itu adalah di antara maknanya surah An-Nas ini turun pada zaman-zaman tersebut. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berdakwah, dalam ketika mana dah panggil orang Arab Quraisy, yang masuk Islam hanya pada ketika itu siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang Nabi kata? Nabi bila naik ke atas bukit Safa, Nabi kumpulkan seluruh umat manusia pada ketika itu dan menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada orang Arab, percaya tak kalau aku katakan di belakang bukit ini, iaitu belakang bukit Safa, akan ada sekumpulan tentera yang akan menyerang kamu. Kerana pada waktu itu pun golongan Arab Quraisy pada ketika itu, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebelum diangkat menjadi seorang rasul, dianya telah pun digelarkan sebagai As-Siddiq dan juga Al-Amin, orang yang jujur dan juga orang yang amanah. Jadi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ataupun menyampaikan bahawasanya akan ada bala tentera, secara amnya pengikut ataupun golongan Arab Quraisy ini akan menyatakan, ya kami percaya. Dan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar, ya kami percaya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya percayalah bahawasanya aku ini Muhammad adalah pesuruh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bangkit ataupun keluar daripada sikap Abu Jahal, Abu Lahab yang menunding jari ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, alihadza jama'tana, adakah kerana ini kamu mengumpulkan kita semua semata-mata nak bercakap tentang kamu ni adalah seorang rasul. Jadi ianya adalah rentetan yang begitu panjang dan sebagainya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala, menurunkan satu musibah yang begitu besar sampai yaumul kiamah. Nama Abu Lahab terpatri termasuk di dalam di antara salah satu surah yang kita baca
tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Sampai hari akhirat, keadaan tersebut tidak akan pernah terputus, keadaan tersebut tidak akan pernah berubah. Jadi dalam fasa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah pada peringkat pada berusia 44 tahun. Sebab kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi adalah pada usia 40 tahun. Jadi 44 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima, antaranya adalah surah An-Nas yang bercakap tentang berlindung ke dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan 4 sifat. Jadi saya minta kepada kerjasama, tadi pun saya dah letak pada peringkat awal bahawasanya untuk disediakan Quran terjemahan, kisahlah Quran terjemahan ke ataupun dalam handphone ada, kita katakan ada Al-Quran, saya minta kepada semua untuk buka surah An-Nas, surah yang paling terakhir di dalam Al-Quran, dan kemudian cuba baca secara perlahan-lahan, dan kemudian baca. Saya tak akan semak, saya tak semak bacaan, tapi saya minta kepada semua untuk baca secara perlahan-lahan, baik bahasa Arabnya ataupun bahasa dengan terjemahannya. Maknanya baca kul a'udzu birabbin nas sampai habis, kemudian baca terjemahannya, dan kemudian ketika mana kita melihat, itu tugasan yang pertama. Yang pertama baca bahasa Arabnya dan juga baca terjemahannya. Yang kedua, saya nak tanya sekejap lagi nanti, apakah di antara ayat-ayat yang ada 6 ayat itu, mana yang membekas di hati, mana yang terasa di hati, mana yang merasakan bahawasanya saya macam terkena, macam saya rasakan ayat ini kena dengan saya. Jadi saya minta kepada semua untuk berikan masa yang ada dalam masa 5 minit yang ada ni untuk baca surah An-Nas dan kemudian baca terjemahannya, dan kemudian baca betul-betul terjemahannya, dan kemudian beritahu, nanti saya akan tanya, panggil seorang-seorang, ayat mana yang terkesan di dalam hati para peserta. Silakan. Baik, saya minta kepada Encik Zailani. Okay, kalau tak buka kamera pun tak apa, tapi harap dapat jawab soalan. Okay. Ayat mana yang Encik Zailani rasa terkesan ketika mana membaca ayat 1 sampai 6? Ayat 1 sampai 6 surah An-Nas. Ya, betul. Okay. Betul. Ayat mana yang terasa terkesan di hati? Nombor 1, Ustaz. Pasal aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Okay, baik. Ada apa sebab awak pilih ayat tersebut? Sebabnya kita ni insan yang lemah, Ustaz. Kita selalu yang tak jauh daripada dosa. Jadi kita selalu minta perlindungan daripada Allah. Itu yang saya katakan lah. Baik, boleh. Terima kasih Cik Zailani. Okey, mungkin seterusnya Puan Rahimah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya pun rasa ayat nombor 1 sebab apa ni sekarang, sekarang dunia moden ni kan banyak cubaan kan. Jadi banyak dugaan lah untuk kita emotionally lagi. So I feel that this ayat lah betul-betul menyentuh lah betul-betul. Jadi because kita tahu ada Allah yang boleh melindung kita. Jadi itu yang saya rasa betul-betul terkedulah dengan ayat ni. Baik, terima kasih. Baik, kemudian Arif.
Arif? Dia biasa bagi salam 3 kali, kalau tak ada kita teruskan je kan. Jadi saya panggil buat kali terakhir lah. Arif, ada komen? Baik. Kalau tak ada tak mengapa, tapi kita teruskan juga. Baik. Apa yang cuba saya beritahukan ataupun apa yang cuba ingin saya sampaikan begini. Dalam keadaan kita berhadapan dengan Al-Quran, dianya adalah benda paling utama selepas ini, dan kita juga bakal bertemu dengan Ramadan. Saya menasihati kepada diri saya dan juga saya menasihati kepada para peserta. Ketika mana kita membaca Al-Quran, selepas ini lazimkan diri untuk melihat kepada terjemahan. Okey? Apa yang tadi Cik Zalani jawab, Puan Rahimah berikan jawapan, ianya adalah satu aktiviti yang kita sebut di dalam Al-Quran juga sebut adalah sebagai tadabbur. Tadabbur ni apa Ustaz? Tadabbur ni adalah memerhatikan kepada kalimat yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan. Kalau katalah kita ada kemampuan dalam bahasa Arab, kita tengok daripada sudut bahasanya, kita tengok daripada sudut nahwu dan saraf dan makna daripada bahasa Arab. Tetapi kalau katalah kita tak mampu, kita melihat daripada sudut terjemahan yang ada, yang kemudian kita merasakan, oh macam tadi saya tanya soalan, agak-agak ketika mana kita baca ayat mana yang rasa terkesan. Cik Zalani dan juga Puan Rahimah menyebut bahawasanya pilih pada ayat yang pertama dan kemudian memberikan penjelasan dan sebagainya. Itu semua adalah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sad. Allah sebut, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Telah turun kepada kamu satu kitab yang penuh keberkatan. Kitab yang penuh keberkatan ni Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kita tahu bila mana kita baca, setiap satu huruf itu ada pahalanya. Dan malahan Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, dia memberikan satu pesanan di dalam buku beliau, Al-Quran Kitab Zaman Kita. Beliau memberikan satu teguran yang begitu pedas, begitu panas. Dia menyatakan bahawasanya umat Islam pada zaman ini hanya membaca kerana mengharapkan berkah. Maksudnya apa? Bila mana kita baca, kita nak betul dengan tajwid bagus, alhamdulillah. Betul dengan fasahannya, kefasihan kita, alhamdulillah. Tetapi manusia itu mengejar berkah, mengharapkan keberkatan daripada itu. Tetapi beliau menyatakan, tetapi manusia mengetepikan untuk memerhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara kritikal. Maknanya kita ni kejar untuk baca Quran, tetapi kita terlepas pandang untuk menghayati apa yang Allah Subhanahu Wa Taala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala pesankan. Jadi apa yang telah dilakukan Cik Zailani dengan Puan Rahimah tadi itu adalah satu aktiviti yang perlu dilakukan secara perlahan-lahan lepas ini. Maknanya lihat, oh ayat ni kenapa saya rasa terkesan sangat bila mana baca kul a'udzu birabbin nas. Maknanya selepas bila mana nanti solat isyak ke, solat subuh ke, bila-bila masa saja kita membaca Al-Quran, kita baca surah tersebut, ianya akan mendatangkan rasa, ianya akan mendatangkan kefahaman yang begitu besar sehingga kan kita menghargai apa surah yang kita baca, apa surah yang kita hafal. Baik, kita lihat lebih lanjut lagi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat serba sedikit daripada asbabun nuzul. Maknanya kenapa surah ini diturunkan. Ini hadis yang panjang lah sebenarnya. Hadis daripada Sahih Bukhari dan juga Muslim. Cuma saya buatkan daripada bentuk point form supaya mudah difahami. Jadi di mana surah ini diturunkan adalah disebabkan tentang seorang kelompok Yahudi, orang Yahudi daripada Bani Zuraid yang telah pun menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam berhalusinasi melakukan sesuatu padahal beliau tidak mengerjakannya. Jadi nak menyatakan kepada kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya peristiwa sihir ni daripada zaman dulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai ke hari ini benda tu masih berlaku. Dan hatta ianya bukan hanya sekadar berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum zaman Nabi pun ada. Zaman Nabi Musa alaihissalam ada, zaman Nabi Isa ada. Tetapi apa yang kita nak menyatakan, kenapa surah Al-Falaq,
kenapa surah An-Nas itu diturunkan sehingga kan menyebabkan ianya memberikan kesan yang begitu besar. Ianya adalah satu peristiwa yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh golongan ataupun seorang pemuda daripada Yahudi Bani Zuraik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, kemudian berdoa dan kemudian berdoa, menyampaikan kepada Aisyah, ada dua orang datang kepada dia, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang duduk di bahagian kepala dan seorang duduk di bahagian kaki. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya ketika mana orang yang duduk tu dia berdialog, dia berbual. Maknanya orang yang duduk di bahagian kepala, orang yang duduk di bahagian kaki ini bertanya, siapa yang melakukan? Oh, yang melakukan ini adalah Lubayt bin A'sam. Jadi bagaimana beliau menyihir? Jadi kemudian mereka, ini adalah dialog yang dua tik tu, ini adalah dialog orang yang datang yang duduk di antara kaki dengan kepala Nabi SAW. Oh, apa yang macam mana dilakukan? Macam mana si Lubayt ni lakukan? Dengan sisir rambut yang gugur ketika disilat, bukan disilat, disikat, dan kulit kurma jantan. Jadi maknanya nak menyatakan kepada kita, zaman dahulu lagi telah pun menggunakan sisiran rambut dan kemudian dicampurkan ataupun diikat dengan kulit kurma jantan. Jadi kalau tanya pada saya, Ustaz, macam mana nak tahu kurma jantan ke kurma betina? Wallahu a'lam bishawab. Saya pun bukan ahlinya dalam untuk menentukan kurma mana yang mendapat kurma mana yang jantan, kurma mana yang betina. Jadi apa yang paling penting, zaman dahulu telah menggunakan peristiwa tersebut sehingga kan mereka bertanya kat mana letak? Diletakkan di telaga Zi'rwan. Lalu Rasulullah SAW pun menghampiri telaga, pergi kepada telaga tersebut bersama beberapa orang sahabat. Warna air telaga. Kemudian Nabi SAW berceritakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri beliau, warna air telaga tu seperti air rendaman daun inai dan pucuk-pucuk pohon kurmanya seperti kepala syaitan. Jadi dinyatakan bahawasanya orang Lubayt ni diambil sikat rambut sebahagian daripada rambut Nabi SAW, diikat dengan kulit kurma jantan dan kemudian diletakkan di Zi'rwan. Jadi bagaimana peristiwa, macam mana dia boleh dapat, Ustaz? Itu juga adalah satu jawapan yang wallahu alam bisawab, yang tidak dapat dipastikan, yang tidak ada dalam kitab tafsir menceritakan. Tetapi apa yang membawakan kepada penjelasan yang lebih lanjut, benda yang begitu besar untuk kita lebih faham, adalah pada bahagian yang terakhir. Aisyah bertanya, kenapa tidak ditangkap dan dibakar? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah telah menyembuhkanku dan aku tidak suka mengkhabarkan kejahatan kepada manusia. Aku juga telah memerintahkan agar telaga itu ditimbun. Baik, antara dialog Aisyah radhiyallahu anha dan suaminya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada satu pengajaran yang begitu besar. Sekarang ni dua orang ini bercakap tentang yang duduk di kaki dengan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercakap tentang siapa yang buat, macam mana dia buat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Sayyidatina Aisyah, cerita pada Sayyidatina Aisyah namanya dan sebagainya. Tetapi bila mana Sayyidatina Aisyah tanya, kenapa tak ditangkap dan tak dibakar saja? Nabi SAW jawab, pada bahagian yang kedua, Allah telah menyembuhkanku, itu bahagian yang pertama. Yang kedua, tidak suka mengkhabarkan kejahatan pada manusia. Nak memberikan kepada kita satu instruction, sekiranya benar ada orang yang terkena gangguan sihir, dan ketika mana kita memanggil orang untuk membaca ruqyah, dan kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala bermula dengan Fatihah, bermula dengan ayatul kursi dan beberapa ayat-ayat pilihan yang telah diajarkan ataupun yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri daripada ilmu ruqyah tersebut. Jadi bila mana selesai daripada sesi tersebut, sekiranya orang yang melakukan ruqyah itu memberitahu, biasanya kita biasa dengarlah ataupun kita tengok drama dan sebagainya, bila mana pengamal perubatan ni dia akan kata, oh, awak nak tahu tak siapa yang buat? Yang buat ni Fulan bin Fulan bin Fulan. Awak kenal tak orang tu? Oh, saya kenal, itu kawan kerja saya. Kenapa dia buat saya macam gini, Ustaz? Dan sebagainya. Itu yang berlaku kan? Itu yang biasanya kita nampak dekat dalam drama ataupun kita pernah dengar. Sekiranya itulah yang berlaku, maka itu bukan etika sebagai seorang pengamal ruqyah. Sebab
dalam asbabun nuzul ini Nabi SAW tak pun pergi kepada Lubaid bin Asam, sekalipun Nabi SAW yakin itu adalah perbuatan. Dia adalah seorang Nabi. Tetapi kita perlu ingat, ketika mana seseorang itu disihir, seseorang itu berada dalam keadaan diru'yah, berbagai-bagai nama yang keluar. Pertama, kita sebagai ahli waris, kita sebagai ahli keluarga kena ingat, ini adalah permainan syaitan. Sebab syaitan tugasnya adalah untuk apa? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia ni tugasnya adalah untuk memberikan kewaswasan ke dalam dada-dada manusia. Dan kita pun mula akan fikir, bila misalnya contohlah, seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didatangkan dengan gangguan, dan kemudian dia menyebut nama. Oh, yang buat siapa yang hantar kau ni? Yang hantar aku ni adalah Ismail bin Muhammad. Kita pula kebetulan Ismail bin Muhammad ni adalah orang yang baik dengan kita. Dia belanja kita, dia apa dan sebagainya. Maka kita mula akan mendapat satu reaksi, oh, Ismail ni tak baik, dia rupanya selama ni dia bagi aku makan, belanja aku makan ni, rupanya ada maksud yang sebaliknya. Apa yang menyebab kita pun jumpa bin Ismail bin Ahmad? Kerana Ismail bin Ahmad tu dia tak buat, tuan-tuan. Dia adalah satu benda kita telah pun menuduh fulan bin fulan, maka itu perlu kita berhati-hati. Jadi peristiwa asbabun nuzul yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan jelas memberikan kepada kita satu penekanan bahawasanya bila mana terjadinya peristiwa ini, terjadinya peristiwa kita disihir sebagai contoh. Antara perkara pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Berdoa, kemudian berdoa, kemudian berdoa. Jangan sekali-kali memutuskan hubungan ataupun la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali memutuskan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian jumpa pakar-pakar ruqyah dan kemudian mintalah bagaimana untuk dihapuskan ataupun dikeluarkan. Dan kemudian yang terakhir, bila mana Aisyah berdialog dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan, aku juga telah memerintahkan agar telaga itu ditimbun. Jadi nak memberikan kepada kita satu gambar bahawasanya tutuplah. Maknanya dihapuskan. Maknanya kalau katalah misalnya kita ada wafat, kita ada benda-benda yang boleh mendatangkan kesyirikan, yang boleh mendatangkan khurafat, yang boleh mendatangkan untuk mengundang jin dan sebagainya, maka peristiwa itu yang perlu kita lakukan adalah dihapuskan seperti mana peristiwa asbabun nuzul. Jadi pembacaan kita katakan surah An-Nas ini adalah sebagai salah satu benda penting dalam kehidupan. Dan malahan surah An-Nas dan surah Al-Falaq ini disebut sebagai Al-Mu'awizatain. Maknanya dua isti'azah yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan. Kenapa Mu'awizatain ini benda yang begitu penting? Malahan dalam hadis yang lain yang diceritakan oleh Uqbah bin Amir menceritakan, saat aku berjalan bersama Rasulullah SAW di antara Juffah dan Abwa, tiba-tiba kami diliputi angin dan kegelapan yang sangat. Lalu Rasulullah SAW memohon perlindungan dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan beliau bersabda, wahai Uqbah, berlindunglah dengan kedua surah ini, kerana seseorang yang berlindung tidak berlindung dengan sesuatu yang sekuat keduanya. Uqbah mengatakan, dan aku pernah mendengar beliau mengimami kami, bukan dalam solat, dalam solat ada typo dekat situ, dalam solat dengan membaca keduanya. Jadi maknanya Nabi SAW bila mana melalui satu peristiwa, satu perjalanan yang merasakan takut, benda yang Nabi SAW baca adalah surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kemudian Nabi SAW tinggalkan pesanan, berlindunglah dengan kedua surah ini. Saya nak tanya, kita orang Melayu, rantau Melayu, alam Melayu, daripada saya kecil sampai hari ini, bila mana berada dalam keadaan gelap, malam, ada bunyi anjing menyalak, kita diajar baca apa ya? Cik Zailani?
tak tahu Ustaz. Kalau kalau Puan Rahimah, Saya pun tak tahu Ustaz. kita pernah dengar tak orang-orang Melayu kata bila mana dengar bunyi anjing takut baca summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Pernah dengar tak? Terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang mungkin itu sebahagian yang diambil daripada Al-Quran. Sedangkan ayatnya tak bertepatan dengan situasi pun. Dalam masa yang kedua, peristiwa orang-orang lama ketika mana berhadapan dengan suasana yang begitu senyap, suasana yang begitu sepi, sehingga kan bila mana datang takut, macam contohlah, Nabi SAW jalan di antara Jufah dan Abwa. Ini adalah satu perjalanan padang jarak, padang terkukuh. Maknanya kita katakan sebagai satu perjalanan padang pasir. Dia memang perjalanan padang pasir, zaman Nabi lah. Kalau kata sekarang ni pun, dia dah jadi highway sekalipun, tapi dia adalah benda yang gelap. Dan ketika mana takut, Nabi SAW suruh baca Al-Falaq dan surah An-Nas. Tapi, kita orang Melayu ni pula, dia ada khurafat yang tertentu, kalau kau jalan, kau takut, kau kena minta izin. Tumpang lalu, tok nenek yang jaga tempat ni dah macam-macam. Itu adalah suatu perkara yang perlu kita berhati-hati. Mungkin dalam alam moden ni dah tak ada lah. Tetapi bila mana ketakutan berlaku, maka ini adalah surah yang perlu dibaca. Dan malahan, ketika mana awal-awal penglibatan saya adalah bersama para pelajar ataupun dengan youth development dan sebagainya. Jadi ada dua kisah lah yang terkait dengan surah Al-Mu'awizat ni. Dia adalah yang pertama budak madrasah. Budak madrasah ni kita tahu biasanya budak madrasah ni dia hafal Quran, dia belajar Quran, dia belajar hadis, belajar akidah dan sebagainya. Tapi bila mana waktu camp, tiba-tiba dia jadi lost. Kenapa saya kata dia jadi lost, tuan-tuan? Dia adalah lost disebabkan bila mana ada waktu jalan malam, kita panggil night walk lah kita kata. Jadi night walk ni biasanya saya buat, dia letak light stick dan kemudian ada orang yang jaga. Tetapi dengan syarat orang yang menjaga ni tak boleh nak sergah, tak boleh nak takut-takutkan. Jadi datanglah seorang pelajar ni, dia bawa satu bentuk yang small aja, palm size. Jadi surah Yasin. Saya tanya dia kenapa nak kena bawa surah Yasin. Dia kata mak saya suruh bawa. Dia kata ni ada night walk, takut kalau ada apa-apa ni ada surah Yasin sebagai pendinding, dia kata. Saya katakan pendinding itu adalah ketika mana kita berdalam keadaan ketakutan, kita baca. Ini bukan bawa, kalau katalah na'udzubillah min zalik, kebenaran itu ada, jin tu muncul, hantu tu muncul, takkan kita nak tampal dengan surah Yasin tu. Jadi surah Al-Falaq dan surah An-Nas dalam peristiwa Nabi SAW ini memberikan satu rupa bentuk kepada kita. Apa sahaja takut kita contohlah kita baru nak masuk rumah baru, kita rasa takut, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas. Kita balik kerja pada waktu malam, rasa sunyi, sehingga kan kita kata kita biasalah dengar misteri jam 12 dulu, cerita hantu dan sebagainya, bulu roma naik dan sebagainya. Kita takut, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas. Dan malahan itulah yang perlu kita ajar kepada anak kita, kepada generasi seterusnya, bahawasanya kekuatan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini begitu besar. Dan malahan jangan kita katakan budak madrasah je. Saya pernah bawa budak-budak juvana. Budak-budak juvana ni kirakan kes juvenile case lah. Jadi daripada mahkamah dia dah dibebaskan, tetapi nak kena ikut group counselling dan sebagainya. Jadi salah satu daripada group counselling tu, saya bawa lah 2 hari 1 malam camping. Tapi saya bawa pergi kubur. Jadi budak-budak tak tahulah, peserta pun tak tahu. Daripada dalam van tu, biasanya boleh duduk 3 orang. Kursi tu daripada 3 tu, kursi ada 3, betul. Tapi orangnya yang satu kursi tu kosong. Dia berhimpit sampai ke dalam kerana ketakutannya dengan kubur tu sendiri. Sedangkan mereka ni antara orang kata kaki pukul, ada yang kaki pukul, ada yang bertatu dan sebagainya. Jadi saya katakan bahawasanya kekuatan mereka itu hanyalah sekadar satu fizikal, tetapi dalaman mereka tetap masih merasa takut. Jadi apatah lagi kita sebagai seorang biasa, tadi Cik Zalini jawab, Cik ni pun menyatakan bahawasanya kita ni adalah seorang hamba dalam keadaan sekarang ni, kita nak berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lazimkan amalan. Dan malahan Nabi SAW pun, antara sunnah Nabi, bila mana sebelum tidur, Nabi dia mengambil wuduk,
kemudian bila mana berada di atas katil, Nabi SAW membaca antaranya adalah membaca ayatul kursi, Nabi SAW membaca Mu'awizatain dan juga surah Al-Ikhlas, dan kemudian Nabi membaca doa tidur, dan kemudian Nabi meniup di atas tangan, selepas baca, tiup atas tangan, dan kemudian Nabi sapu kepada seluruh badan. Kenapa Nabi SAW buat sedemikian rupa? Yang pertama adalah untuk mengelakkan daripada mana berlakunya mimpi yang buruk. Yang kedua adalah mengelakkan daripada sekiranya berlaku sihir orang yang hantar pada waktu malam. Jadi ini adalah antara benda besar dalam muawizat yang kadang-kadang di kalangan masyarakat, dia bukan menjadi satu kesalahan jumpa orang untuk minta air, minta doa untuk diperkukuhkan hati dan sebagainya. Tetapi adalah lebih baik, kalau katalah misalan, bawa jumpa saya sekalipun, air botol sekalipun, saya tak akan baca tuan-tuan. Saya tak akan baca. Jadi siapa yang baca, sendiri yang sakit sendiri yang baca, itu adalah lebih afdal. Jadi nak baca apa Ustaz? Cukup dengan hanya suratul Fatihah, kita ambil air segelas contohlah. Tak kisahlah kita demam ke apa ke, dan kemudian kita rasa sengal-sengal ke, yang penting kita yang mengubatkan diri kita. Nak baca apa? Nak baca antara ayat-ayat peninding yang paling mudah adalah baca suratul Fatihah, dan kemudian ayatul kursi, dan kemudian 3 kul. Maknanya Mu'awizatain, surah Al-Falaq, surah An-Nas dan juga surah Al-Ikhlas. Dan kemudian bila mana dah selesai dibaca, kemudian tiup pada air dan kemudian minum. Itu adalah antara yang perkara yang pernah Nabi SAW lakukan. Dan para sahabat juga, ketika mana ada sebahagian para sahabat yang minta Nabi buat, tapi Nabi perintahkan kepada mereka untuk lakukan sendiri. Jadi ini adalah antara benda yang begitu besar yang perlu kita lihat. Dan dalam surah Al-Nas itu sendiri, ianya adalah Allah SWT mengajar manusia. Jadi mengajar manusia dekat sini bukan hanya sekadar kita, tetapi umat terdahulu daripada zaman Nabi SAW, Nabi ajar kepada para sahabat untuk bagaimana nak berlindung dengan penuh kebenaran supaya tidak terganggu dan juga tidak terintai dan dibisikkan oleh manusia. Baik manusia itu adalah manusia secara hakikinya, ataupun kita katakan mengajar manusia cara berlindung daripada bisikan syaitan yang ada, kerana syaitan itu allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mampu memberikan bisikan melalui hati-hati manusia. Jadi Mu'awizatain ataupun qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ianya adalah satu rupa bentuk minta perlindungan kepada Allah dengan menyebut 3 sifat dia. 3 sifat Allah SWT yang ada dalam ayat tersebut. Apa dia? Dia adalah qul a'udzu birabbin nas, Rabb manusia. Rabb manusia merujuk kepada seluruh manusia yang ada atas muka bumi, itulah Tuhan dia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja manusia. Maknanya dalam atas muka bumi ni kita minta dengan Allah perlindungan bukan dengan Allah yang sembarangan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang dialah yang menjaga manusia, dialah yang mencipta manusia. Raja yang ada sekalipun ditabalkan sebagai seorang raja, Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih raja daripada raja yang ada. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ilahin nas, sembahan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sembahan manusia Allah. Jadi kenapa nak kena baca? Bila mana disebut dalam ini, dalam salah satu kitab yang menjadi rujukan saya, beliau menyatakan bila mana seorang manusia itu membaca dengan faham daripada Qul a'udzu birabbil falaq yang akan kita bincangkan minggu depan, dan kemudian digabungkan dengan Qul a'udzu birabbin nas, kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedang menghadirkan dalam diri kita satu kekuatan, motivasi dan optimis untuk melawan segala pengaruh buruk. Nampak tak kesan dia? Bila mana kita sering membaca Mu'awizatain, baca Qul a'udzu birabbil falaq, baca Qul a'udzu birabbin nas, kita sedang menguatkan diri kita. Lagi-lagi, tambah lagi, kita baca kita lihat kepada bahasa Arab, kita lihat kepada terjemahan, dan kemudian kita faham ruang lingkup uslub daripada turun surah tersebut, dan kemudian dalam masa yang sama, kenapa kekuatan Mu'awizatain ini Allah berikan kepada Nabi SAW sebagai pengajaran, sebagai satu pendidikan untuk kita, dan kemudian ianya memberikan kepada kita apa yang kita nak. Bila mana kita baca surah Mu'awizatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ni apa yang kita cari? Apa yang kita dapat? Ianya adalah untuk melahirkan satu kekuatan dalam diri kita
untuk melawan pengaruh yang buruk. Dan malahan saya nak bawa untuk pendekatan. Para peserta boleh lihat dalam Al-Quran, pada terjemahan, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ataupun yang dari kejahatan ambil daripada ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Allah menyampaikan kepada kita dalam keadaan kita beriktikad, kita meyakini, kita mempercayai bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu yang memberikan perlindungan, yang Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan perlindungan sebagai Rabb manusia, sebagai raja manusia, sebagai ilahinas, sebagai sembahan manusia. Tetapi Allah juga berikan peringatan pada bahagian yang kedua, pada ayat yang keempat, yang kelima, keenam, apa tugasan manusia, apa tugasan syaitan, apa tugasan jin, apa tugasan anasir-anasir luar yang bersembunyi di sebalik sikap-sikap tersebut. Adakah kul a'udzu birabbin nas itu kita baca adalah kerana kita mengelakkan daripada terkena sihir dan sebagainya. Tetapi kalau katalah dikaji dengan lebih mendalam, antara sikap-sikap yang ada dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu peringatan kepada kita pada ayat yang keempat, kejahatan ni idenya adalah satu bisikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisikan itu masuk pada mana? Ianya masuk kepada yang kita katakan sebagai bisikan yang masuk ke dalam dada-dada manusia. Siapa yang membisikkan untuk masuk ke dalam dada-dada manusia adalah golongan jin yang pertama, benda yang gaib. Tetapi dalam masa yang sama, bukan hanya jin saja yang membisikkan, tetapi manusia. Macam mana Ustaz manusia? Kalau katalah kita ambil daripada sudut PICE, physical, intellectual, emotional. Dianya adalah satu benda yang kita katakan, setiap perbuatan, fizikal kita faham, ini fizikal kita. Intellectual adalah benda yang bercakap tentang knowledge. Dia bercakap tentang factual. Dia bercakap tentang minda kita, kemampuan kita untuk berfikir, kemampuan kita untuk belajar, kemampuan kita untuk mendengar. Emotional kita tahu ianya adalah benda daripada dalam emosi kita. Spiritual, dia adalah benda yang kita katakan terkaitan dengan agama ataupun self-belief. Bagaimana konsep ataupun physical, intellectual, emotional, spiritual ni boleh terlibat kalau katalah kita tak jaga betul-betul, ianya boleh terjadi seperti mana dalam Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima dengan ayat yang keenam. Macam mana boleh terjadi Ustaz? Apa sebenarnya ketika mana kita tidak mengukuhkan diri kita dalam keadaan menjaga diri, meyakini bahawasanya qul a'udzu birabbin nas. Aku ni berlindung ya Allah, aku berlindung dengan kamu ya Allah, Rabb manusia ni. Aku nak minta supaya aku dijauhkan bukan hanya sekadar gangguan jin, bukan hanya sekadar gangguan syaitan, tetapi benda yang lebih besar yang syaitan bersembunyi di sebaliknya. Mungkin syaitan akan datangkan orang yang mungkin menghasut kita. Baik, kita lihat. Secara fizikal manusia, bila mana kita nak menyatakan bahawasanya saya ni Ustaz, saya nak berlindung kepada Allah SWT daripada gangguan segala kejahatan yang ada. Kejahatan, dia bukan hanya sekadar kita perlu minta orang bagi, syaitan, jin datang, tak. Tetapi kalau katalah misalan kita, secara fizikalnya, secara kata orang tu apa yang orang nampak, kita ada sikap kerakusan harta. Kita hanya sekadar melakukan satu pekerjaan kerana nak kejar harta, nak dapat harta, nak dapat kedudukan. Itu juga adalah di antara anasir-anasir yang ada dalam ayat yang keempat, yang kelima, yang keenam. Maknanya kita ni seperti mana para ulama kata ataupun ahli lughah, ahli bahasa menyatakan
Allahumma salli ala Muhammad. Hubbud dunya karahiyatul maut. Cintakan dunia sehingga kan takutkan mati. Dia cinta dunia ni, apa sahaja yang atas dunia ni yang mendatangkan kepada dia harta, dia akan jadi rakus. Dia akan jadi ambil. Itu adalah antara sikap-sikap yang ada dalam ayat yang keempat, yang kelima, yang keenam. Kalau katalah kita tak jaga. Sebab tu penting untuk kita baca bahawasanya, ya Allah, kalaulah aku nak berlindung dengan Allah ni, aku juga nak pastikan bahawasanya hidup aku ni bukan segala-galanya adalah harta. Kadang-kadang ada manusia yang lebih menitik beratkan, oh Ustaz, saya nak kena ada dalam bank ni 50,000. Allah berikan, saya nak minta dengan Allah 50,000. Sehingga kan kita nak kejarkan, kerana peristiwa ini pernah berlaku, tuan-tuan. Zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat yang datang bertemu dengan Nabi SAW pada setiap waktu asar. Pada setiap waktu asar, dia datang jumpa dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, doakanlah aku untuk aku menjadi kaya. Dia kaya ni sebab apa? Kenapa dia minta kaya? Dia minta kaya dikarenakan dia adalah seorang gembala kambing. Tapi gembala kambing dia ni, dia cuma ada seekor kambing dari pasangan lah. Seekor kambing jantan dan seekor kambing betina. Dan kemudian apa yang berlaku adalah, bila mana dia nakkan, of course lah, sebagai seorang gembala, dia nakkan pembiakan yang baik kan, pembiakan yang banyak dan sebagainya. Jadi bila mana dia minta kepada Nabi SAW, doakan aku supaya aku jadi kaya, supaya kambing aku membiak. Tuan-tuan, dia jumpa dengan Nabi bukan hanya sekali, tetapi 3 kali, sampai 3 kali, barulah Nabi sampaikan, dia berjanji pada kali ketiga tu dia bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, doakan aku. Kalau kau doakan aku jadi kaya, ya Rasulullah, aku akan berikan sebahagian daripada kambing-kambing ini zakat, sedekah dan sebagainya. Itu janji dia. Sehingga kan Nabi SAW mengangkatkan tangan, Nabi berdoa, dan ianya terjadi, dia menjadi, kambingnya membiak dengan cukup baik. Nabi SAW, tuan-tuan, dan para sahabat, bila mana mereka ni nak solat, menunaikan solat berjemaah, Nabi SAW akan toleh, dia akan tengok siapa yang tak datang, Nabi tahu. Sehingga kan akhirnya Nabi SAW tanya kepada para sahabat, mana fulan bin fulan yang aku tak nampak ni, dah lama dah ni. Apa yang terjadi dengan dia? Lalu para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, dia ni sibuk dengan kambing-kambingnya. Lalu Nabi SAW perintahkan kepada beliau, kepada para sahabat, jumpa beliau, minta mana zakat. Mana zakat dan mana sedekah yang telah dijanjikan. Jadi, kita nak kena faham bahawasanya daripada ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ini adalah bukan hanya sekadar yang datang daripada jin. Maknanya kita manusia, kalau katalah kita tak jaga, kita juga akan menjadi kerakusan harta. Dalam masa yang sama, kita akan menindas manusia dalam apa keadaan sekalipun. Mungkin kita katakan, Ustaz, saya ni bukan orang politik, Ustaz. Macam mana saya nak tindas orang? Saya seorang supervisor dekat kerja. Ketika mana kita tahu orang tu sakit, kita menindas dengan dia. Kalau kau tak kerja, if you didn't do your work, you never comply, I will just kick you out. Kita tahu dia sakit, tapi kita tak ada leeway. Kita tak ada toleransi. Sehingga kan menyebabkan itu menjadikan kita menjadikan manusia yang menindas manusia. Penipuan sebagai contoh. Benda yang paling nyata, banyak penipuan yang berlaku dan sebagainya, semuanya adalah berfungsi daripada lidah kita. Secara bercakap kita menyatakan bahawasanya penipuan ni bukannya suatu benda yang dibisikkan oleh syaitan, tetapi itu adalah perbuatan kita sendiri, secara kelemahan manusia kita melakukannya. Dan secara intelektual, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kata orang tu memerintahkan kepada kita pada ayat 5 ayat pertama, ketika mana peristiwa berlakunya di atas Jabal Nur sebagai contoh. Dalam Gua Hira kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayat 1 sampai 5 itu adalah wahyu yang pertama, perintah untuk membaca. Antara perkara yang kita tidak saya katakan sebagai tidak memerhatikan adalah pada ayat yang ke-6 hingga akhir ayat. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana sifat manusia ketika mana ancaman, ketika mana seorang itu ada ilmu. Ancaman ketika mana manusia itu ada kedudukan, apa yang bakal mereka lakukan. Jadi dalam hal ini juga, bila mana kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya jangan hanya sekadar kita minta untuk dijauhkan daripada sihir, daripada jin, tetapi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita jauh daripada untuk tidak beretika ataupun tidak beradab.
dan kemudian kita melakukan satu pekerjaan, kita mengharapkan pujian dan berbangga dengan akal kita. Maknanya kita tak berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata, Masya Allah, ilmu kau bagus dan sebagainya. Tak. Ilmu yang aku dapat ni datang daripada siapa? Kemampuan akal aku ni dapat daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada orang kurang, tapi ada orang lebih dan sebagainya. Itu hak milik siapa? Hak milik Allah. Tetapi ada sebagian orang berbangga dengan ilmu yang dia ada, sehingga kan dia mendabik dada dan sebagainya. Orang yang daripada sudut emosional sebagai contoh. Kita minta kepada Allah SWT agar juga dijauhkan daripada sifat hawa nafsu yang teruk. Kita kadang-kadang mungkin sebahagian daripada kita mungkin pernah kita mengharapkan pujian daripada manusia. Sehingga kan kita terlupa bahawasanya amal soleh yang kita lakukan itu adalah untuk hari akhirat. Kita lakukan perkara tersebut hanyalah kerana nak mengharapkan pujian. Kan? Aku dah derma pun tak ada orang puji pun. Kita mengharapkan pada tahap yang sedemikian rupa. Dan kemudian di dalam kitab Tadabbur Quran Juz'u Amma, beliau menyatakan bahawasanya, pengarang menyatakan bahawasanya ketika mana manusia berhadapan dengan surah An-Nas, tetapi ketika mana kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga diri kita daripada terjebak ataupun daripada menjadi seorang manusia yang berbangga diri, perkara yang paling penting adalah jangan sampai kita ini menjadi seorang manusia yang menghalang orang lain untuk beribadah. Macam mana tu Ustaz? Macam mana nak menghalang? Menghalang manusia untuk beribadah boleh berada dalam keadaan berbagai-bagai. Maknanya kita menghalang manusia. Sebagai contoh, kita sebagai seorang ahli keluarga, kita ada keluarga, sebagai seorang lelaki, dianya adalah pemimpin. Sebagai seorang isteri, ketika mana dia nak memimpin solat sebagai contoh. Menghalang manusia untuk beribadah. Suami tak pernah jadi imam sebagai contoh. Suami pun jadi imam. Bila mana suami jadi imam, isteri pula kata, bang tak payahlah bang, awak punya bacaan bukannya sedap pun. Itu juga dah dikirakan sebagai menghalang manusia untuk beribadah. Sehingga kan membuatkan dianya keterbelakang kerana merasakan, oh suara aku tak sedap. Tapi bacaan dia betul. Dia kan? Hanya sekadar untuk ahli keluarga. Dia bukan untuk jadi orang masjid pun. Dan malahan yang kedua, tiada suara Al-Quran adalah ketika mana kita sebagai seorang hamba Allah, kita menyatakan kepada Allah SWT, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita nak minta dengan Allah supaya diberikan perlindungan, Rabb manusia, sembahan manusia, raja manusia. Kita minta dengan Allah, tapi kita sendiri tak pernah pun sehari kita jauhkan diri kita daripada Al-Quran. Kita tak pernah pun ada suara Al-Quran daripada lidah kita. Ini adalah kesilapan diri kita, bukan daripada bisikan syaitan. Syaitan bila mana dia tahu manusia ni lagi tak pernah baca Quran, lagilah disuka. Lagi disuka. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala pernah menyebut, fatala alaihimul amadu faqasat qulubukum. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Makin jauh seorang manusia itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala faqasat qulubuhum. Allah akan ketatkan hati dia, Allah akan kuatkan, himpitkan hati dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pada kalau perasan pada poin yang ini, ketika mana saya menyatakan bila mana seorang manusia itu sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa tak boleh mula ataupun kita katakan, ustaz, kenapa tanda dekat fizikal tu ke bawah? Sebagai seorang hamba Allah, kita nak kena lihat diri kita sebagai seorang hamba. Kita tak boleh nak jadi manusia seperti mana yang ada kerakusan harta dan sebagainya. Abi nak buat macam mana Ustaz? Kalau manusia tu dia dah rakus dengan harta, dengan ilmu dia tak ada adabnya, dan kemudian dengan emosi suka menidakkan dan sebagainya, akhirnya bahagian spiritual tu dia mati. Sebab tu saya nak mengajak dalam kita nak untuk merasakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita nak minta dengan Allah, qul a'udzu birabbin nas. Seperti mana Cik Zailani katakan, seperti mana Cik Rahimah menyatakan tadi, kita nak minta dengan Allah ni, pertama sekali, bukan saya katakan ini adalah cara yang terbaik, tidak. Tetapi kita nak kena letakkan, saya ni minta tolong dengan Allah. Saya berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nas,
adalah kerana saya ini adalah seorang hamba. Bermula sebagai daripada seorang spiritual. Kenapa spiritual, Ustaz? Sebab spiritual ni dia adalah benda self-belief. Dia adalah benda agama yang ada dalam diri kita. Kita sebagai seorang Muslim, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan telah aku jadikan jin dan manusia adalah semata-mata untuk beribadah. Kita membaca doa itu bukan hanya sekadar minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jauh daripada perbuatan yang tidak baik, tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku ni rendahkan diri aku, ya Allah, sebagai seorang hamba aku minta pertolongan kepada kamu. Supaya bila mana kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, kita baca Mu'awwizatain, kita baca suratul Ikhlas, secara emosi kita tenang. Sebab apa? Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang memerhatikan aku. Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang ada dengan aku. Dan kemudian kita akan cuba menjauhkan diri kita daripada kesilapan-kesilapan hawa nafsu. Kita akan jauhkan diri kita daripada kesilapan-kesilapan hasad dan dengki, kerana kita tahu kita ini adalah sedang beribadah kepada Allah dalam kehidupan kita. Dan ketika mana kita naik daripada emosional naik kepada intelektual, kita akan merasakan, ya Allah, rendahnya diri kita sebagai seorang hamba Allah. Kita minta dengan Allah supaya Allah jaga kita daripada sudut intelektual. Allah yang berhak daripada sudut segala ilmunya. Allah yang berhak daripada sudut segala ilmunya. Manusia boleh belajar, tetapi hak Allah SWT juga boleh mematikan manusia dengan ilmu yang ada daripada diri dia. Macam mana, Ustaz? Kalau katalah misalnya kita mulakan daripada fizikal sebagai contoh. Seorang hamba Allah yang diberikan oleh Allah SWT akal yang mampu. Dia dapat belajar, dia dapat kerja dengan sebaik yang mungkin. Saya tanya soalan paling mudah lah, dan semuanya boleh jawab. Kalau katalah kita nak merompak dalam bank, kita rompak yang macam mana? Rompak daripada orang yang kerja kat dalam, maknanya orang yang kerja kat dalam tu lagi senang, ataupun orang yang daripada luar yang tu paling senang. Kalau orang yang daripada luar ni nak merompak, dia adalah perlu nak kena fikir macam mana peristiwa dekat Malaysia tak saya baru-baru ni, macam mana dia boleh meletupkan ATM tu nak larikan duit. Susah tu. Nak tahu ATM mana, ceruk mana, ATM kat mana yang tak ada kamera. Kalau kat Singapura ni memang semua tempat ada kamera. Tetapi bagi orang yang kerja dalam bank, dia tahu secara fizikalnya, dia tahu secara intelektualnya bagaimana dia nak memanipulasi, bagaimana dia nak melarikan duit-duit tersebut. Secara emosi, dia yakin bahawasanya ini boleh berjaya sebab aku ada kat dalam. Tetapi bagi seorang yang spiritual, dia tahu bahawasanya aku ini adalah hamba Allah, ilmu yang aku dapat ni hanya Allah yang berikan, Allah memberikan kepada aku akal untuk berfikir, kita akan merasakan Qul a'udzu birabbin nas itu begitu besar. Sehingga kan daripada sudut perbuatan kita secara fizikal, kita akan jauhkan diri kita daripada segala rupa bentuk kejahatan dan juga kemaslahatan dalam diri. Wallahu alam bisawab. Sebelum saya berakhir, saya tanya sekiranya ada soalan yang nak ditanyakan tentang surah An-Nas, dipersilakan. Boleh buka mikrofon dan kemudian boleh bertanyakan soalan. Silakan. Ustaz, saya nak tanya soalan satu ya. Ya, saya silakan. Kalau macam, kadang kita macam, Ustaz cakap pasal spiritual, emotional, all that kan. Kadang kita macam so stress at work, macam kita ada anxiety attack ke apa. We can use this ayat jugalah kan, Ustaz? Boleh. So macam, kalau katalah misalnya, maaf kalau saya tanya, anxiety tinggi ke? Tak. Kadang cuma kadang stress sajalah. Stres saja kan? Okay, tak ada masalah. Kalau katalah ada stres, kita cuba lazimkan apa yang paling terbaik. Nabi SAW, dia ajar dalam masa yang sama, bila mana seorang manusia tu dia marah, Nabi SAW suruh manusia tu ambil wuduk. Jadi wuduk ni telah memberikan kesan daripada kemarahan. Anxiety, stres itu adalah antara, kita katakan antara kelompok-kelompok yang ada. Boleh saja ambil wuduk untuk menenangkan diri dan kemudian baca 3 qul, maknanya Mu'awwizatain, Qul a'udzu birabbin nas dan juga Qul a'udzu bil falaq, dan disekalikan dengan Qul huwallahu ahad, supaya kita mendapat, kan tadi dia cakap kan, saya quote daripada pengarang kitab Tadabbur tadi, dia menyatakan bahawasanya kita baca Qul a'udzu birabbin nas ini adalah untuk menghadirkan kekuatan motivasi dan optimis untuk melawan segala pengaruh buruk. Jadi
dia akan sudah pasti kalau katalah kita baca dengan penuh keyakinan, dengan penuh secara spiritual kerana kita faham, maka itu akan mendatangkan lebih kesan lah. Tetapi kalau katalah misalnya seorang hamba Allah tu hanya sekadar baca je lah. Tetapi dengan baca dengan tidak pernah, bukan dengan tidak pernah, tapi dengan tidak penuh keyakinan dan tidak memahami apa yang dia baca, maka ianya tidak akan mendatangkan apa-apa impact. Wallahu alam. Kiranya ada soalan yang lain? Zalani ada? Baik. Kalau tak ada, ini adalah yang paling terakhir yang ada dalam nota. Kita ni siapa? Pesan moral dia adalah kita ni adalah manusia. Kita nak mencari ataupun cara berlindung kepada Allah dari pengaruh bisikan syaitan dengan jin. Kita ni adalah manusia makhluk yang mulia. Kita ni manusia yang nak jauhkan diri daripada kerjasama dengan syaitan. Kita ni manusia yang nak jaga kejernihan dan kekuatan hati. Maka apa yang perlu kita baca adalah perbanyakkan diri membaca Mu'awwizatain. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita ingat. Bahawasanya bila mana kita baca surah An-Nas ataupun surah Al-Falaq selepas ni, kita nak cari apa? Kita nak cari kekuatan. Kita nak berlindung daripada Allah SWT. Sebab manusia ni Allah dah ciptakan ianya adalah sebagai manusia makhluk yang paling mulia. Dan kita nak jauhkan diri kita daripada perbuatan kita sama dengan syaitan. Syaitan menundukkan kepada Nabi Adam AS dengan bisikannya. Sehingga kan Nabi Adam AS atas takdir Allah SWT termakan buah khuldi. Walaupun peristiwa itu adalah suatu benda yang sedih, tetapi itulah peringatan daripada Allah SWT kepada kita. Allah dah jadikan kita kemuliaan, Allah dah berikan panduan, maka tugas kita adalah untuk meraihkan panduan tersebut, kehidupan kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah minggu depan kita akan melihat kepada surah Al-Falaq. Cik Zalani ada soalan ke? Tak ada. Alhamdulillah, Ustaz. Semua jelas Okey, baik. Sebelum terakhir, aktiviti paling terakhir. Saya nak semua yang ada ni, Cik Zalani, Cik Rahimah, untuk tengok video tersebut, untuk video yang saya tunjukkan ni, dan apakah pembelajaran yang boleh dikaitkan dengan surah An-Nas. Cho quay lại không mày. Mày bị gì hồn này. Với bà con à. Tay cầm quạt. Ui,มึงเยี่ยวหน้าร้านกูเหรอไอ้เป็นออกไปมันไปทำอะไรให้ปลานักหนา มองหาไอ้เห็นแล้วสิโอ้
โอ้ยมันไม่อยู่แล้ว Ada sesiapa yang nak beli CCTV ke? Yang nak jual? Ada diskaun ke? Tak ada. Ini brand Thailand, saya tak tahu pun. Okay, baik. Izzailani, what's your comment on the video itself? Dan apa kaitan ataupun relation dengan surah An-Nas? Apa relation? Yes. Nak cakap apa relation? Yes. Apa video ni dengan apa keterkaitan dengan apa yang you dah belajar tadi lah? No comment, Ustaz. Saya pun tak tahu. Cik Rahimah? Saya rasa ada berkenaan dengan ayat 5 sebab syaitan yang membisikkan kejahatan kepada diri manusia kan. Jadi that's why he got bad impression of that fellow, see. Okay. Kemudian kat sini Arif ada letak dari video ni sebelum tengok di sini, saya rasa kita manusia bila ada yang Allah beri pertolongan, kita menghina pemberian Allah kerana dia datang dalam pakej yang buruk atau kerosioman, tetapi apa yang tidak lihat pertolongan Allah hantar untuk lindungi kami sebagai manusia, kita banyak kekurangan dan rasa kesombongan dalam diri kita. Baik, apa yang diberikan oleh Arif, apa yang diberikan oleh Cik Rahimah adalah benda yang tepat. Maknanya dia adalah macam ni. Kalau katalah kita tengok tadi video tadi tu, awal tadi tu, kebencian tauke kedai, owner kedai
adalah termasuk dalam sifat yang ada dalam ayat yang keempat, yang kelima, yang keenam. Tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada tuan kedai, tauke kedai, dengan dihantar seorang hamba Allah yang kurang siuman. Yang dilihat dialah yang kencing di depan kedai, dialah yang ni. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan fulan tadi, orang yang tidak sihat tadi, sebagai penjaga kepada kedai. Sama juga dalam konteks kehidupan kita, dalam keadaan kita sekarang ni, kita kadang-kadang Allah SWT jadikan kita sebagai orang yang ada akal, yang boleh berfikir, tetapi kita berhadapan dengan situasi yang kadang-kadang melakukan suatu kerja terlupa akan adanya Allah SWT. Jadi mudah-mudahan ianya memberikan an eye opener pada kita pada malam ini untuk lebih menghargai yang Allah SWT nyatakan dalam suratul Kahfi pada ayat yang pertama. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah SWT telah turun satu kitab yang di dalamnya tidak ada satu kebengkokan. Yang tidak ada di dalam Al-Quran itu suatu benda yang salah diajar oleh Allah SWT. Jadi kita harus merasakan syukur bahawasanya hari ini kita dapat belajar sesuatu daripada surah An-Nas dan mudah-mudahan ianya memberikan kesan untuk kehidupan kita seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, segala kekurangan datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan untuk surah yang kedua, iaitu surah An-Nas, surah Al-Falaq, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu pada minggu hadapan. Kalau sekiranya ada sahabat-sahabat, saudara mara yang masih nak join, dipersilakan, masih boleh untuk berdaftar. Yuran tetap adalah sama untuk 3 sesi. Jadi sampaikanlah kepada rakan-rakan ataupun sahabat andai yang masih boleh daftar lagi, saya masih boleh terima. Jadi insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama.